Kau tak pasal-pasal kena pijak tengkuk tu. Bagi salam. Biasa dia tu. Ni aku kat sini kan. Dia kan jin, bodoh, senang kena tipu. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Tak ada. Mak aku cakap kalau nak confirm ni jin hantu tidak, kena nongging ni. Tak ada. Mana bukan tu? Mana bukan hantu ni? Bawah kereta? Bawah kereta? Bawah kereta? Tidak ada sesiapa. Tu kaki? Aku kaki kan kau yang. Sekejap lagi lampu kereta menyala. Banyak tengok movie kau ni. Banyak tengok movie kau ni. Ain Syuhada, rasanya tak payah kot. Komen nombor plate tu tak payah kot. Rasanya tak perlu. Nombor plate kereta orang tu tak boleh tulis lah. Cuba nombor plate kereta awak orang jaja. Emma, terima kasih Emma. Tak boleh, itu nombor plate, nombor plate kereta orang. Tak boleh, nombor-nombor situ. Itu kan privasi orang. Tak kisah kereta siapa pun. Emma, terima kasih Emma. Okey geng. Saya akhiri explore kita pada malam ini dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Sebelum tu geng, saya nak minta korang doakan, permudahkan urusan kita besok geng. Ada satu tempat yang akan kita tuju besok malam. Harap-harap kita dapat kembali ke tempat tu. Okey, harap-harap kita dapat kembali ke tempat tu. Dan sebelum tu saya nak minta korang pergi ke profile saya. Pergi kat BTT yang depan sekali tu geng. Yang 54K tu. Tak bergerak geng. Tak bergerak. Tolong geng. Pergi masuk. Like, komen, add to favorite dan repost. Boleh geng? Dekat profile saya. Yang mana belum, yang mana boleh. Yang dah terima kasih. Boleh tolong tak geng? Dia tak FYP macam yang mula-mula. Kau dah tengok sampai habis dulu. Lepas tu like, komen, add to favorite dan repost. Bulan puasa saya still explore macam biasa geng. Bulan puasa
Saya tak pernah skip explore pada bulan Ramadan. Tak pernah. Dah 6 tahun saya buat kerja ni. Tak ada masalah pun. Kenapa saya buat juga? Sekejap saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan bila saya buat explore masa bulan Ramadan, membantu mereka yang semua, yang mana-mana yang nak sahur, geng. Kebanyakannya yang sahur boleh bantu dia orang. Lepas tengok explore, boleh terus sahur terus. Selalunya macam gitu, geng. Dia bukan soal ada hantu ke tak ada hantu, bukan. Kita nama pun explore. Kita explore lah. Kerja saya memang explore, kan. Tak kisahlah bulan Ramadan ke bulan Syawal ke. Saya explore tidak bergantung pada bulan. Tidak bergantung pada bulan. Tak ikut bulan. Saya explore sebab saya punya kerja, kan. Takkan pasal bulan Ramadan saya tak boleh kerja. Explore. Kalau engineer lain lah. Ini sebenarnya. Raya cuti ke? Nama pun raya, dik. Tak cuti tu berhenti jadi orang lah. Raya tu. Okay, dengar ni baik-baik, Dengar ni baik-baik. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini ada jin ke? Ni dengar, sebab soalan-soalan ni akan keluar pada bulan Ramadan nanti, geng. Soalan yang paling kerap akan keluar. Bulan puasa bukan tak ada jin ke? Dengar baik-baik. Saya diganggu jin dalam bulan Ramadan. Ustaz, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini ada jin ke? Saya diganggu jin dalam bulan Ramadan ni. Apa cerita? Katanya jin dibelenggu dan diikat dalam bulan Ramadan ni. Betul ke? Dunia ini kita berkongsi alam dengan iblis, syaitan, jin. Dan kita kena ingat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bila tiba Ramadan wasulifatish syayatin, dan dibelenggu dan diikat jin-jin itu. Bila Nabi sebut syayatin tu dia mengkhususkan beberapa golongan dalam golongan jin. Syayatin. Bila dia menggunakan ayat syayatin tu, dia ada ayat khusus dalam bahasa Arab. Ayat khusus syayatin. Iblis-iblis itu, bukan jin-jin itu, iblis-iblis itu diikat dan dibelenggu. Maka di sini ulama pelbagai tafsiran. Ada yang menyebut yang diikat dalam bulan Ramadan ini adalah syayatin. Syayatin ini yang jahat-jahat, bos-bos besar tu diikat. Ada ulama lain kata pula jin tak kena ikat, sebab jin ni ada yang minnal muslimun wa minnal qasitun wa kunna tara'iqa qidada. Tara'iqa qidada, jin ini ada di kalangan aku muslim dan ada di kalangan aku kafir, dan aku pelbagai puak, pelbagai pihak. Jadi nak cerita di sini bahawa ada pendapat ulama mengatakan bahawa jin tidak dibelenggu, apatah lagi jin Islam. Dia juga tetap buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Maka jin juga ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gangguan tu ada dalam bulan Ramadan, bukan tak ada. Pusat-pusat rawatan perubatan Islam makin ramai pun bulan Ramadan yang pergi. Itu penjelasan daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i. Okay? Kita tengok pendapat yang lain pula.
bulan puasa jin kena ikat tak? Jawabnya jin macam ni, manusia tak kena ikat. Jin ni dua. Jin ni ada ni dua. Yang pertama jin hak jenis manusia, perangai saja. Macam jin je ni. Tu kalau dah ikat tu. Yang kena ikat adalah jin yang dijata, yang dibuat daripada api. Khuliqatul jan minan nar. Hadis sebut diciptakan jin-jin itu daripada api. Jin ni maka diikat. Dalilnya Nabi sebut dalam hadis, iza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan diikat, dirantai jin-jin. Ni yang jadi panjang cerita. Nah, Dia setahu saya semuanya dah diikat. Bukan semuanya. Kalau semuanya diikat, bagaimana dengan jin Islam? Dia beribadah. Sebenarnya banyak ada dalam kitab-kitab khusus ulama ada membahaskan, dan ulama bersepakat. Kita dengar yang ni. Sebab tu saya minat sangat dengan ni, sebab orang yang Sebab tu saya tak suka cakap. Saya tunjukkan kuliah-kuliah. Tapi ada yang kedua, ini yang paling menarik, kalau di belenggu nyata, kok kenapa maksiat banyak? Dengar ni. Masih terasa di bulan Ramadan. Saya Al-Bukhari di kitab Siyam, ketika Nabi menyampaikan, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ughliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Ini wasufidati syayatin atau wasulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, kalimat setan-setan dibelenggu ada yang mengartikan dibelenggu nyata. Dibelenggu nyata. Nah, tapi ada yang kedua, ini yang paling menarik, kalau dibelenggu nyata, kok kenapa maksiat banyak? Ya kan? Sedangkan pengarah maksiat itu salah satunya setan yang mengaktifkan nafsu. Kalau nafsu nggak diaktifkan oleh setan, nggak akan muncul sinyal jeleknya. Sinyal jeleknya nggak akan muncul. Harus ada respon dulu tuh. Ada aksi baru ada reaksi. Baik, lalu bagaimana memahami itu? Nah, sebagian ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa ini kalimat sulsilatis syayatin itu kalimat majazi, kata kiasan. Yang dimaksud di sini adalah dalam suasana Ramadan, ketika Ramadan datang, rahmat Allah tiba, kemudian orang-orang mulai tergerak untuk meningkatkan ibadah. Ketika bekal ini diberikan, orang mulai tergerak meningkatkan ibadah, ingin ibadah, maka ketika ibadah itu meningkat, ini persamaannya. Ibadah meningkat, ketaatan naik, maka maksiat turun. Nafsu ditekan, turun. Jadi ketika positifnya naik, negatifnya turun. Yang paling menarik, bukankah saat Ramadan orang sering istighfar? Ya kan? Orang meningkat ketaatannya 2 kali lipat. Ketika ini meningkat, istighfar mengampuni dosanya. Ketika ketaatannya meningkat, menutup peluang keburukannya. Kalau peluang keburukan sudah ditutup, dirinya sudah tercegah dari berbuat maksiat, mau bohong, tidak dilakukan. Takut, minimal takut batal puasanya. Ya kan? Mau mengerjakan ini yang salah, tetap ditahan, dan seterusnya. Maka seakan-akan pintu surga kalau begini terbuka, pintu neraka tertutup, karena nggak ada celah untuk melakukan keburukan. Neraka ditutup, surga terbuka, dan setan pun tidak mampu menggoda dia. Dia tidak mampu, karena dia punya kekuatan untuk mengerjakan amal soleh. Dia tutup setiap celah-celah keburukannya. Maka dari sini dilukiskan seakan-akan setan terbelenggu. Terbelenggu itu kan nggak bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau saat Ramadan, dia juga masih misalnya merespon keburukan-keburukan, masih ikut ajakan setan, masih membuka peluang untuk setan, ya ini sama saja bagi dirinya dengan di luar Ramadan, sama kondisinya. Saya turunkan dalilnya sebentar. Saya masih melihat wajah-wajah agak kebingungan, saya tidak ingin seperti itu. Ya? Ada wajah minta tolong, Ustaz tolong jelaskan lagi, Ustaz tolong pahamkan lagi gitu ya. Lihat sini. Saya setiap kali masuk bulan Ramadan, saya akan buka. Kalau saya cakap, orang tak percaya. Jadi kita buka ustaz-ustaz daripada aliran ahli sunnah jamaah, ahli sunnah wal jamaah, yang memang kita ketahui, yang contohnya Ustaz Adi Hidayat ni, dia memang dipercayai, ustaz yang educated, ustaz yang ramai pengikutnya, ramai banyak daripada Indonesia, daripada Malaysia. Bukan semuanya. That's why masa bulan Ramadan, betul macam Ustaz Hidayat cakap, cuba korang tengok iklan-iklan TV. Ketika masuk saja bulan Ramadan, artis-artis yang tidak bertudung mula bertudung. Okey? Rancangan-rancangan TV kebanyakannya artis-artis semuanya berhijab.
Itu bermakna maksiat berkurangan ke terlebih? Maksiat berkurangan, kebaikan meningkat. Macam cakap ni, nafsu ditekan. Tapi masih lagi ada celah untuk iblis. Masih lagi ada celah. Dia bukannya dibelenggu semuanya. Yang besar-besar itu dia belenggu. Yang kecil-kecil, jin-jin Islam masih lagi beribadah. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Kalau kurang ni, boleh tanya mana-mana pusat-pusat rawatan. Pusat-pusat rawatan Islam masa bulan Ramadan ada tak pesakit yang kena rasuk? Orang tua saya sendiri perawat. Bulan puasa paling ramai orang datang. Tak mana datang kena rasuk kena tahu. Orang tua saya sendiri perawat. Bulan Ramadan, ya Rabbi ya Karim, lagi teruk. Lepas tu tak ganggu ke jin-jin tu? Lepas tu tak ganggu ke jin-jin tu beribadah? Aku explore, bukan aku pergi kacau dia. Dek, Kiti Syah, nak jin-jin Islam ni, dia biasanya diketahui, dia biasanya berada dalam masjid-masjid, surau. Dia tak duduk kat hutan. Biasa kalau macam kita tengah solat seorang-seorang kat masjid, kita akan rasa macam ada kat belakang macam ada orang, macam ada orang lain. Sedangkan tak ada orang kat masjid tu. Kita seorang je. Tapi rasa macam ada orang kat belakang. Bila kita sujud, dia sujud. Bila kita duduk di antara dua sujud, dia pun angkat. Kita Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Pusing belakang tak ada orang. Jin Islam ni tak duduk kat hutan. Jin ni dia tergolong dengan banyak golongan. Dia banyak golongan. Dia bukan satu golongan dia. Dia sama juga macam manusia. Ada banyak-banyak bangsa. Banyak bangsa. Macam manusia juga. Tapi terpulang. Macam saya cakap, saya buat explore. Kerja saya memang explore. Takkan disebabkan bulan Ramadan saya kena berhenti saya punya explore. Saya buat explore. Faham tak explore? Explore saya ni tak semestinya dalam hutan. Kadang-kadang dalam bangunan. Bergantunglah. Dia tak semestinya saya buat dalam hutan je. Saya dah buat kerja ni 6 tahun lah. Setiap tahun akan jumpa soalan-soalan ni. Nek muak nak jawab lah. Baru tahu jin Islam dia tak mustahil. Contoh macam dekat Gunung Jerai. Ada jin Islam dekat situ yang duduk dekat sekitar hutan, tapi tak, dia bukanlah kata spesifik dia mesti dalam hutan. Sebab dia beribadah, dia akan cari tempat-tempat yang bersih. Okey, tempat-tempat yang bersih. Tak semestinya dia duduk dekat hutan tu kotor. Ada tempat-tempat bersih. Senang cerita macam ni lah. Jangan dibahas di manakah kedudukan dia. Jangan dibahas. Yang kita perlu tahu, dia memang ada. Memang ada. Banyak. Masuk bulan Ramadan, katanya syaitan terikat. Tapi dia tengok macam nampak hantu. Ada orang cakap nampak hantu lah. Ada sebahagian kata, kenapa ada orang kena rasuk histeria pula. Kata syaitan kena ikat. Baik, ada hadis sebut Ramadan ni bulan rahmat Allah, bulan Allah turunkan rahmat, dan Allah telah mengikat waswasatus syaitan. Allah ikat syaitan. Baik, kita nak faham hadis. Satu benda kita boleh faham dari sudut matannya secara direct. Ada benda yang kalau kita berlaku keraguan, kita kena rujuk kepada pakar hadis dalam mensyarahkan hadis. Ini disiplin memahami hadis. Macam baca Quran, faham direct. Ada bahasa yang mudah boleh faham direct. Ada benda yang perlu dilihat pada tafsir Quran. Baik, apa syarah ulama tentang perkara ini?
antara yang paling clear dijawab oleh ulama, macam-macam pandangan tapi yang paling clear ialah dikatakan syaitan itu diikat, bukan diikat secara fizikal, tetapi dengan sebab kita lapar, dengan sebab kita amalkan perbuatan benda-benda sunat, dengan sebab kita buat amalan soleh, dengan sebab kita tak bergaduh dengan orang, dengan sebab kita pun menjaga batas-batasan dalam bulan Ramadan, dengan sebab itulah membuatkan syaitan terbelenggu. Syaitan terbelenggu maksudnya syaitan nak hasut pun tak ada kekuatan. Sebab betapa hebatnya ibadat kita, betapa hebatnya puasa membuatkan syaitan terbelenggu dan diikat. Diikat bermaksud dia tak mampu untuk menggoda kita. Tapi secara fizikalnya, dalam bagai-bagai pandangan, saya lebih cenderung untuk mengatakan fizikal syaitan itu sendiri, zat syaitan itu sendiri, dia masih ada, dia tidak diikat. Dia hanya nak mengganggu kita, tapi dia tak mampu nak mengganggu kerana kuatnya amalan, kuatnya penangan puasa ini yang menghalang mereka daripada menggoda kita. Itu maksudnya wasul sulatis syayatin. Itu pandangan itu Imam Muda Ashraf. Dia pegang perkatakan dia tidak mampu untuk menghasut sebab tentu umat Islam tengah betul fokus dalam beribadah, tapi zatnya tu masih ada. Itu pendapat dia pula. Dia ambil pendapat yang pendapat ulama yang masyhur. Macam gitu. Sebab apa saya ni? Sebab setiap tahun saya akan bagi dengar benda ni. Kalau saya cakap orang tak percaya. Jadi saya buka ni, buka. Korang sendiri boleh carilah kat YT tu. Tak pun kau boleh cari apa ni? Ustaz apa yang perawat tu? Yang dulu dengan Aras tu? Ustaz Syafiq. Pergi tanya Ustaz Syafiq boleh, Ustaz Edika boleh. Boleh tanya. Itu lagi mudah. Okey musuhan. Sebab saya kena cakap benda ni sebab saya akan buat explore setiap pada bulan Ramadan. Semalam saya balik. Tanya tu suara geng kau dah mute aku tak layan orang. Mute aku tak layan orang sensitif. Kau dah mute aku tak layan orang sensitif. Lah aku ingat aku layan kau ke? Lah masa live masa beli live kat airport tu masa hari sampai sana. Oh. Dia dah mengemas ke? Dah kemas tak? Kurang ajar betul. Jangan kemas. Hele. Kena mute kok iya.
Kena koyak di mute. Kan. Main apa? Boleh? Tahulah, cerita awal lah lama. Sabar lah. Jangan dekat-dekat. Dekat-dekat. Ada kebakar kereta dia kang. Dia ni sekarang. Sabar. Ya Allah. Satu, dua, tiga. One more. Satu, dua, tiga. Alright. Dia memang duduk sini ke? Wan, jom. Menekan-nekan lah sini. Tahu dah siap awal. Kerek pula dah siap awal. Baik bang, terima kasih banyak. Bang, jom balik. Ini kat rumah, dekat homestay. Jom. Sabar, nak mengemas. Ada kena langgar kereta dia kang. Aku balik dengan air kat kau. Aku ada Maggi lontong. Oh. Sabar ah. Boleh aku. Tu habis dah. Boleh dulu. Ingat obat. Kau sikit goyak. Kau iya. Ha? Sabar. Bulan aku. Kan aku dah cakap tadi. Mana? Semalam. Berapa lama dibuat siap? Bukan, kan aku cakap tadi simpan kereta kau gila. Ha? Bukan. Nak naik kereta ke sini? Menyesal semua hidup kau. Mana lepas. Dah turun, dah keluar ke? Dah turun ke air? Air nampak bocor. Aku nak tambah air. Aku biar je. Aku nak tambah air. Tengok balik ni. Dah kosong. Kosong tambah air lagi dah. Tambah air. Ha? Tambah lah air. Ada mineral okey? Boleh. Boleh. Tutup dulu. Gila kau. Undur dulu Gila. Air dia tu kosong. Okay, stop. Balik. Tutup ini. Tutup ini buka ni. Aduh. Biar air mineral. Tutup. Okay, buka pun. Aduh. Boleh overheat. Mana kau kosong? Dah cek tadi.